إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال الله تعالى في الكتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى طه tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran itu untuk menyusahkan kamu, melainkan ia menjadi suatu peringatan, suatu tazkirah bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertamanya kita memanjatkan berbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpah rahmat kesian belasnya pada kita pada malam ini, untuk kita bersama-sama berada di awal bulan Ramadan ini, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita sempat menghabiskan bulan Ramadan tahun ini dan mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang bertuan sekalian, malam ini adalah malam yang pertama kita mengerjakan solat sunat tarawih sebagai permulaan pada bulan Ramadan. Tarawih ini salah satu daripada amalan-amalan yang menjadi amalan sunat yang dituntut muakkadah, yang hanya ada dalam bulan Ramadan sahaja. Dan saya begitu bangga pada malam ini kerana tuan-tuan telah membuktikan bahawa kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala dengan menghadirkan diri untuk bersama-sama berada di rumah Allah Subhanahu wa taala ini, menunjukkan taat setia kita kepada Allah taala. Dan saya berharap tuan-tuan dapat mengekalkan momentum ini bukan sahaja sampai akhir Ramadan, tapi sampai akhir hayat kita insya-Allah. Janganlah kita datang bulan Ramadan untuk bersolat ini bila mari awal bulan Ramadan saja. Bila 2, 3, 4 hari kita berpuasa, semangat kita mulai luntur dan rumah-rumah Allah Taala kembali ditinggalkan. Janganlah kita bersikap seperti itu, kerana boleh jadi inilah Ramadan yang terakhir yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita. Boleh jadi Ramadan ini pun belum tentu sempat habis kita bersama-sama dengannya. Jadi berbalik kepada masalah bulan Ramadan ini, malam ini saya nak sebut satu perkara sahaja, iaitu berkenaan dengan tazkirah. Kerana kita telah mendengar ada pendapat-pendapat dan desas-desus yang mempertikai dan mempersoal. Masih ada lagi orang yang menimbulkan wajar ataupun tidak Ramadan ni diadakan tazkirah. Minggu lepas kita dengar ada seorang esko kerajaan negeri tegur, tak payah buatlah tazkirah negeri dia. Dan hari ni pun saya tengok dalam satu website ada seorang mufti, dia tak bagi tazkirah. Tuan-tuan sekalian, apabila kita menyebut bahawa dalam bulan Ramadan ni kita tak payah tazkirah, kerana kononnya dengan tazkirah ini akan mengganggu kita khusyuk dalam beribadat, misalnya mengganggu ketenteraman kita beribadat. Kita kena ingat bahawa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan pada kita Al-Quran sebagai suatu tazkirah. Kalau kita kata Ramadan ni jangan tazkirah, kita jangan cari tu imam orang besuk. Dia senang nak buat kerja pilihan kecil apa semua senang. Betul tak? Ni tak ada pasal-pasal orang besuk kena bagi tu imam tempat kita. Tapi kita tak bagi tazkirah. Walhal ayat-ayat Quran yang tu imam baca tu tazkirah. Kalla innaha tazkirah. Faman syaa'a zakarah. Ingat-ingat bahawa Al-Quran ini adalah tazkirah. Maka siapa-siapa yang menghendaki kebaikan dunia dan akhirat, maka dia akan mengambil peringatan daripada Al-Quran. Kita hidup atas dunia ini, sebenarnya Al-Quran itu menjadi sumber bagi tazkirah.
Tazkirah ni dari segi bahasanya memberi peringatan. Memberi peringatan supaya kita sentiasa taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita nak beri tazkirah, sumber utama tazkirah kita mestilah daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tazkirah yang kita sebut ini ialah untuk kita menjelaskan sekurang-kurangnya ayat-ayat yang dibaca oleh Tok Imam itu bukan sekadar baca, sekadar kita dengar alunan suara yang sedap, hafazan yang dibuat oleh imam, dia boleh baca malam ni bahagian yang pertama surah Al-Baqarah, kita dengar Tok Imam baca, kita rasa seronok. Adakah kita sampai bila-bila terus berseronok dengar orang baca Quran, lagu sedap tapi tak tahu apa? Macam kita dengar suara burung tiung, kita dengar suara burung terkukur, kur-kur, dia suara sedap tapi tak faham apa burung cakap apa, tahu kita. Kita dengar Tok Imam baca tak tahu apa. Maka di sinilah berhajat kepada tazkirah. Kerana dengan tazkirah itu boleh jadi ustaz nak ambil kesempatan untuk menjelaskan apa dia ayat-ayat Tok Imam baca pada malam ini. Kerana kita ini dalam bulan Ramadan, kita ada tarawih, ada iftar jama'i, ada solat fardu, ada macam-macam aktiviti. Ujung sekarang belum pada tidur ada lagi surah buat tadarus. Kita orang Melayu ni tadarus, kita pakat-pakat baca Quran, tu bukan tadarus. Kata imam kan, baca Quran tu bukan tadarus. Pengurusi, jangan tak tahu, baca Quran tu bukan tadarus, baca Quran tu tilawah. Baca Quran ni antara amal dituntut. Tadarus ni apa dia? Darasaya derusu, belajar. Bukan belajar kita mari baca Quran ramai-ramai, satu kumpulan, dua kumpulan Tok Imam sebut tadi kan, gitu baca habis berlomba-lomba 25 hari bulan kena khatam dah. Pasal 26 nak balik kampung. Lepas tu habis baca, kita bangun tahun ni dua kumpulan khatam Quran, buat majlis khatam sembelih kambing, tak ada pasal-pasal kambing pula jadi masa. Kita sendiri sepatutnya pun tak tahu apa benda kita baca, kerana kita tak belajar daripada benda yang kita baca. Yang belajar baca Quran, kita belajar betulkan tajwid, betulkan bacaan, tahsin bacaan. Ni satu daripada benda kita belajar. Tapi ni budak darjah 3, budak sekolah rendah, tahsin bacaan. Kita yang umur 60-70 tahun kan nak tahsin bacaan lagi. Sebenarnya kita nak, bila kita baca Quran, kita nak faham apa dia benda yang ada dalam Quran tu. Apa dia hukum dari segi akidahnya. Hukum akidah itu ajar pada kita dalam Quran tu apa dia? Hukum syariat yang ada dalam Quran itu apa dia? Hukum akhlak yang ada dalam Quran itu apa dia? Bagaimana kita nak hidup atas dunia ni berpandukan Al-Quran dan Sunnah. Barulah kita panggil tadarus. Sebab tu tadarus ni bukan berlomba nak bagi habis, tapi berlomba nak bagi cepat faham, nak bagi reti supaya kita boleh beramal. Sekurang-kurangnya lepas Ramadan ni, nak tunggu Ramadan akan datang tu, kalau satu ayat satu malam kita faham, 30 ayat kita reti. Betul? Baru betul. Ni fungsi tazkirah dan tadarus dalam hidup kita bulan Ramadan ni. Nak ajar pada kita benda apa yang ada dalam Quran. Yang tadi kita dengar Tok Imam baca, mula-mula dia baca Al-Fatihah. Ujung surah Al-Fatihah dia sebut manusia ni ada 3 jenis. Jenis allazina an'amta alaihim, yang kita minta, kita nak duk puak ni. Tolong beri pada kami duduk dalam grup mana? Allazina an'amta alaihim. Itu orang yang diberikan nikmat. Orang diberi nikmat tu siapa? Kita pun tak tahu. Tapi nak duduk. Kita tak mau. Orang al-maghdubi alaihim, puak-puak yang kena marah, kita tak mau. Lagu mana kena marah? Kita tak mau. Ad-dallin, sesat, tak mau. Yang sesat tu macam mana? Tak jumpa jari jalan nak mari masjid. Tak jumpa nak balik Subhan Bistari ke macam mana sesat tu? Kita tak tahu. Tu Imam Syarah dalam bacaan dia tadi,
Start dengan alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dia syarah. Ni sifat-sifat orang yang dipanggil allazina an'amta alaihim. Dia baca siapa? Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sifat-sifat itu yang tersebut allazina an'amta alaihim itu sifat dia 5 ayat tuan syarah pada kita. Asah. Jadi kalau ustaz tak bagi tazkirah, tak syarah pada kita duk khayal seorang aku nak allazina an'amta alaihim. Tapi tak tahu macam mana, tak tahu apa dia sifat dia. Lepas tu lepas baca Fatihah, kita mari dengar lagu sedap balik. Minggu depan tak mari dah kat surau. Pasal kita tak tahu apa dia yang kita maksudkan allazina an'amta alaihim. Allah Ta'ala syarah sifat ad-dallin, innal ladzina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ini sifat ad-dallin. Wa minan nasi man yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ini sifat al-maghdubi alaihim. Syarah panjang 15 ayat. 20 ayat yang pertama ni Tuhan syarah macam mana yang dimaksudkan dengan 3 kumpulan tu. Bila kita nak tahu kalau tak ada tazkirah? Dahlah kuliah maghrib kita tak mari dah. Kuliah maghrib tak mari dah. Lepas tu tadarus, baca saja. Ustaz tu imam tak terus syarah pula pada kita. Maka menjadi sia-sia lah bacaan-bacaan. Memang baca Quran ni boleh pahala. Kita mengaji Quran ni memang confirm boleh pahala. Tak ada masalah. Dan baca Quran ni Nabi sebut afdalul ibadati tilawatul Quran. Antara sebaik-baik amal hamba Allah Ta'ala ni umat aku ialah membaca Al-Quran. Tetapi kalau kita baca saja daripada bila-bila dululah kita baca sampai sekarang dia main baca je tak faham, maka tidak dapat kelebihan-kelebihan yang terdapat dalam Quran. Kerana Allah Ta'ala menyebut kepada kita, ayat tu Imam baca tadi, ya ayuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Tengok tersebut serupa ujung dia dengan ayat yang kita puasa. Terdengar tak baca tadi kan? Ayat kita puasa ni, nak masuk puasa esok ni, dia start ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun ni tujuan kita berpuasa, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Allah Ta'ala sebut ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, kamu semua kena mengabdikan diri sepenuhnya kepada Allah Ta'ala, Tuhan yang menjadikan kamu. Sebenarnya kita ni kalau nak dapat takwa, kena jadi hamba bulak-bulak kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, baru boleh dapat takwa. Pasal apa? Tuhan buat kita. Kita ni Allah Ta'ala buat. Bumi yang kita duduk Allah Ta'ala buat. Udara yang kita hirup Allah Ta'ala buat. Nasi yang kita makan Allah Ta'ala buat. Air yang kita minum Allah Ta'ala buat. Biji mata kita, gigi telinga kita pun Allah Ta'ala buat. Maka munasabah Allah Ta'ala kata u'budu rabbakum. Hendaklah kamu mengabdikan diri pada Tuhan kamu. Tok Imam beritahu pada kita, kita tak tahu makna dia kan. Lepas balik daripada semayang, kita jadi hamba pada hawa nafsu. Balik daripada semayang, jadi hamba harta benda dunia. Balik daripada semayang, jadi hamba setan. Sedangkan ujung sekali tadi Tok Imam beritahu kita, ingat-ingat bahawa neraka ni 2 bahan bakar dia. Sebelum Tok Imam rokok rakaat yang keempat tadi, Tok Imam beritahu neraka ni ada 2 jenis bahan bakar dia. Sama ada batu bata ataupun manusia. 2 tu benda yang dibakar dalam neraka. Kita ni salah satu bahan bakar neraka. Silap jalan, silap cara masuk neraka. Maka sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam ayat tu yang sebut tadi, antaranya tu Imam beritahu pada kita dalam ayat tadi berkenaan dengan jangan kita ragu-ragu dengan Al-Quran.
Kerana Al-Quran ini sumber tazkirah bagi kita. Kita ragu-ragu Quran ini boleh pakai ke tak boleh pakai, betul ke tak betul. Kan Nabi Muhammad reka, kan dia ada-adakan macam-macam keraguan timbul. Zaman dulu orang timbul keraguan, dia rasa Muhammad ni buat sendiri ikut Quran, kan? Muhammad buat sendiri, orang zaman dulu kata. Kita sekarang kita tak kata dah macam tu. Pasal kita celik-celik mata Quran tu dah ada dah. Nabi Muhammad kita tak pernah jumpa. Tapi hari ni kita ragu jenis lain. Hukum yang Quran beritahu ni boleh pakai ke tak boleh pakai, sesuai ke tak sesuai. Maka perasaan-perasaan inilah yang Allah Ta'ala pesan pada kita. Walaqad ataina Musal kitaba fala takum fi miryatin min liqa'i wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Sesungguhnya telah kami berikan kepada Musa Alkitab, yakni Taurat. Dan kamu hai Muhammad dan sekalian umat Muhammad, kamu jangan ragu-ragu untuk menerima Al-Quran ini sebagai sistem hidup kamu, panduan bagi hidup kamu. Kerana kami telah jadikan Taurat itu sebagai petunjuk bagi Bani Israel. Dan Quran ini juga menjadi petunjuk bagi kamu. Maka bila Quran menjadi petunjuk bagi kita, artinya kita hidup atas dunia ni, kalau boleh tiap-tiap hari kena ada orang syarah pada kita, apa dia Quran ni, apa dia hukum ada dalam Quran ni, yang kita panggil tazkirah. Kena ada orang syarah. Patut kita kalau tak makan nasi, bangun pagi celik mata, jangan makan nasi. Tengah hari jangan makan nasi. Malam jangan makan. Pagi esok jangan makan lagi. Rasa macam mana? Kalau tengok tu imam rasa nak tumbuk tu imam. Betul tak? Pasal lapar. Kita kalau tak makan nasi, kita rasa lapar. Jasad. Dari segi jasadiah kita lapar. Tapi kalau tak dengar tazkirah, tak dengar Quran, kita tak rasa apa. Sepatutnya orang beriman ni kalau satu hari tak dengar kuliah, tak dengar tazkirah, tak dengar baca Quran, tak dengar ilmu, kita rasa bingung. Rasa ada benda tak cukup hari ni pasal tak dengar tazkirah. Sepatutnya macam tu. Sebab bila kita dengar tazkirah, kita rasa lega. Kerana kita dipandu ke jalan yang benar. Quran tunjuk pada kita mana dia jalan yang benar, mana dia jalan yang salah. Dia menghuraikan pada kita mana dia peraturan-peraturan yang kamu kena tunggu supaya kamu selamat dunia dan akhirat. Kerana sifat kita tuan-tuan semua, kita sebagai manusia ni, yang pertama ada satu tabiat kita jahil. Kita ni jahil. Apabila kita jahil, artinya kita berhajat pada ilmu. Ilmu ni suatu keperluan dalam hidup kita. Sebagaimana kita perlu pada nasi, kita perlu pada oksigen, kita perlu kepada macam-macam benda. Maka ilmu ni salah satu daripada benda yang menjadi keperluan dalam hidup kita. Maka tazkirah ni fungsi dia untuk memberi ilmu pada kita. Pasal kita minta dengan Tuhan, apabila aku jahil, tolong ajar pada aku. Bila aku tak reti, tolong ajar. Tolong ajar pada aku benda-benda yang aku tak reti lagi. Maka tazkirah ni nak ajar pada kita, nak beri ilmu pada kita supaya kita mengetahui kebenaran dan boleh membezakan antara benda benar dan benda batil. Bulan Ramadan ni Tuhan dah beritahu pada kita, kan? Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan ini yang kamu diwajibkan berpuasa. Dalam bulan ini diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk kepada manusia. Hudan maknanya petunjuk. Hudan dari segi bahasa maknanya signboard lah kalau kita kata. Signboard. Pasal signboard ni bila kita duduk sebab bistari nak pergi Kuala Lumpur, kita keluar sampai depan tu, masuk kiri Kuala Lumpur. Siapa dekat traffic light, masuk kanan Kota Damansara, pergi terus Sungai Buloh, kan? Kita nak pergi Kuala Lumpur, signboard tulis kiri, kita masuk kiri, boleh keluar Lebuh Raya. Tapi siapa dekat Lebuh Raya, jalan tunjuk ke lain, kita pergi ke lain, macam mana? Kan kalau siapa pergi Lebuh Raya, lepas tu Kuala Lumpur kiri, Ipoh kiri, okey lagi tu separuh beriman. Sampai dekat simpang Kuala Lumpur Ipoh kiri, Kuala Lumpur kanan, kita ambil kiri, tak sampai Kuala Lumpur.
Ni fungsi hudan dalam hidup kita. Dia tunjuk mana dia jalan kamu nak lalu kalau kamu nak selamat. Menjadi signboard dalam hidup kita. Kalau kita selamat, bagaimana kita tak tahu jalan, kita tak sesat bila turut signboard. Maka dalam dunia ni kita tak kenal dunia sebelum kita mari dulu. Macam mana nak hidup atas dunia, maka kita turut Quran. Maka bila kita belajar, kita tazkirah, dia beri satu ilmu pada kita supaya kita dipandu. Itu. Yang kedua, tazkirah ni sifat dia memberi ingat. Kerana ada banyak benda sebenarnya kita tahu dah, cuma kita ni lupa. Memang kita jenis manusia, tak kira Melayu ke India, Cina, sama je. Bukan Melayu je mudah lupa. Asal kata manusia, memang sifat dia pelupa. Kerana manusia tu sendiri artinya pelupa. Perkataan manusia ni artinya pelupa. Jangan kata benda lain kita lupa. Allah Ta'ala pernah ukit pada kita, wa nasiya khalqah. Asal usul kejadianmu sendiri mu tak ingat. Kita terlupa bila kita dijadikan, macam mana cara kita dijadikan. Hari lahir kita tak ingat. Kita tahu itu pasal mak kita tulis dekat surat beranak. Betul tak? Kita tak ingat berapa bulan kita beranak. Bila Allah Ta'ala bersuatkan orang ukit, boleh dah Allah Ta'ala hidupkan balik manusia mati. Allah Ta'ala sebut wa nasiya khalqah. Mu tak ingat asal kejadian kamu. Kita jadi ni kita tak ingat. Apatah lagi benda lain. Sifat kita selalu lupa nikmat-nikmat Allah Ta'ala. Inna rabbaka labil Inna rabbaka labil Bukan. Ada satu ayat Allah sebut, Allahumma sallam. Sifat manusia ni salah satunya dia lupa nikmat-nikmat Tuhan. Tuhan ni banyak nikmat dia bagi pada kita. Boleh kata satu hari tak putus kita dengan nikmat Allah Ta'ala. Tapi manusia selalunya terlupa akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam keadaan kita belajar dah, kita diberi kuliah dah, tahun lepas syarah dah, tazkirah dah, tahun ni tak ingat pula. Dalil mudah je kita ingat ni. Hari pertama tazkirah ni ustaz beritahu, tuan-tuan semua, malam ni kita mari ramai-ramai ke masjid, mari semayang berjemaah. Alhamdulillah bagus. Tolong kekalkan momentum ni sampai akhir Ramadan dan akhir hayat. Tengok dan dah akhir Ramadan tak dan. 3 hari tak ingat tazkirah ustaz. Tak ingat dah. Sebab tu kena tiap-tiap hari kena beri tazkirah. Tiap-tiap hari kita kena beritahu. Kadang-kadang habis Ramadan je boleh bertahan istiqamah sampai akhir Ramadan ni kira first class. Esok sembahyang raya, lepas sembahyang raya Zuhur tak ada dah orang. Jangan kata isyak malam kedua raya, lepas Zuhur tak ada. Yelas dia berhenti sampai sembahyang raya tu je. Lepas tak ingat. Dia mari pula bila? Dia mari ingat balik. Ramadan tahun depan pula. Dan sebutnya kita ni memang jenis tak ingat. Beritahu tiap-tiap hari, beritahu. Itu pun tak ingat. Kalaulah Allah Ta'ala tidak mengadakan tazkirah ni untuk kita, nescaya kita akan sesat daripada jalan yang benar. Ketika manusia sesat, Allah Ta'ala dengan kesian belah dia hantar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fazakir fa innama anta muzakkir. Mu kena beri peringatan, beri tazkirah, hai Muhammad. Pasal apa? Sesungguhnya mu ni kerjamu muzakkir, pemberi tazkirah. Oleh kerana kita ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewarisi kerja-kerja Nabi, menyambung tanggungjawab atas Nabi sambung pada kita. Artinya tiap-tiap orang kena beri tazkirah. Ustaz-ustaz, ahli ulama, mereka mewarisi ilmu Nabi. Sebagaimana Nabi wajib kena beri tazkirah pada umat dia. Oleh kerana Nabi dah mati dan tidak ada lagi Nabi lepas pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kewajipanlah bagi tiap-tiap orang yang berilmu untuk beri tazkirah supaya kita ni sentiasa terpandu pada jalan yang benar. Sebab itulah tuan-tuan semua, bila kita mari semayang, walaupun kita niat daripada rumah nak mari tarawih, bukan nak mari dengan tazkirah, betul tak? Malam pertama nak mari tarawih,
Tapi mari-mari pengurusi kata mana ni ada tazkirah. Apa barang pengurusi? Betul tak? Kita nak mari tarawih dia suruh tazkirah. Sebenarnya tarawih ni mustahab. Tazkirah juga mustahab dalam hidup kita. Untuk kita berabdi mendekatkan diri pada Allah Ta'ala, berhajat pada peringatan dan ilmu supaya kita sentiasa tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila kita tak ada ilmu, hati kita tak disuburkan dengan ilmu, dengan tazkirah, dengan peringatan, sudah pasti ibadat ni akan ditinggalkan oleh manusia. Mudah-mudahan tuan-tuan semua, saya ambil masa ringkas pada malam yang pertama ini, tuan-tuan sabarlah untuk kita tunggu sikit supaya kita mendapat suatu gambaran yang jelas. Saya sengaja sebut benda ni malam yang pertama ni, supaya tuan-tuan nanti datang hari kedua, hari ketiga, saya tengok tadi dekat skrin tu kan, tiap-tiap malam ada tazkirah. Jangan pula ni aku nak mari lepas rakaat yang keempat, betul? Supaya tak payah dengar tazkirah. Kerana tazkirah ni suatu bukan sahaja yang menjadi kewajipan kepada ustaz-ustaz untuk menjadi muzakir, tetapi menjadi fardu ain atas kita untuk menuntut dan belajar ilmu supaya kita ni selamat dunia dan akhirat. Kerana saya percaya seramai-ramai kita yang ada kat sini, seorang pun tidak berhajat nak masuk neraka, dan semua berhajat nak pada syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inilah jalannya kalau kita nak kita ni mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan tuan-tuan semua Ramadan tahun ni menjadi Ramadan yang lebih baik daripada tahun yang sudah, dan kita akan keluar daripada Ramadan tahun ni sebagai orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya sekadar itulah dapat kita bincang pada malam ni. Mudah-mudahan ada rezeki kita jumpa lagi lain kali. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.